Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih. Sarange, I love you all. Kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Sebelum itu, saya ingin tahu juga dari mana viewer saya. Oleh itu, anda boleh komen anda sedang menonton dari mana. Mungkin dari England, dari London, dari US, dari Thailand, dari Australia, daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada semenanjung Malaysia, mungkin di Ketereh kah, di Tambun kah, atau mungkin juga anda berada di Sabah. Boleh berikan komen supaya saya tahu. Okey. Tuan-tuan dan puan, bagi kamu yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tolong channel kita ini untuk besar. Impian kita pada penghujung 2023 kita akan dapat 500,000 subscriber supaya kita boleh jadi channel yang cukup berpengaruh untuk sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kerana itu tolong tekan butang subscribe. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin buat kejutan. Akhirnya dia mengaku mungkin selepas ditekan teruk, selepas disiasat oleh SPRM, malah ramai orang yang mahu menekan supaya diadakan, supaya dibuat RCI, iaitu Suruhanjaya ataupun siasatan diraja. Siasatan diraja. Akhirnya dia tiada pilihan dan akhirnya dia buat pengakuan juga. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ini, mengakui bagaimana dia melakukan kerjanya. Tuan-tuan, dia kata saya jalan tugas secara pro bono. Apa benda pro bono ni? Saya pun tidak pernah dengar apa pro bono ni. Tapi saya kongsikan kepada anda semua. Mantan pengerusi Majlis Pemulihan Negara atau dikenali dulu sebagai MPN. Ketika zaman pandemik itu, kalau kamu masih ingat lagi, ada Majlis Pemulihan Negara. Lepas itu, bila dia digugurkan sebagai Perdana Menteri, diambil oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dia tetap juga menjadi pengerusi untuk MPN. Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya berkata, pihaknya sebenarnya tidak menerima sebarang allowance dan peruntukan ketika beliau memegang jawatan berkenaan dalam kerajaan sebelum ini. Beliau berkata, ketika ini dia tidak lagi memegang jawatan berkenaan dan sudah meletak jawatan itu sebelum pilihan raya umum PRU ke-15 atas nasihat peguamnya. Of course lah. Katanya, sewaktu saya memimpin MPN pun saya jalankan tugas sebagai pro bono dan tidak mengambil allowance 1 sen pun. Wow, ini bagus ni. Keduanya, katanya, MPN ini adalah badan penasihat sahaja, bukan eksekutif dan tiada peruntukan. Katanya lagi, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkarshi, iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ni bodoh. Dia cakap pula Puat Zarkarshi itu bodoh, dia katalah. Terkejut aku. Dia kata, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkarshi ni bodoh. Yang cakap kita ni ada peruntukan, itu semak lah. Berapa ratus juta yang ada, katanya. Wow. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas beliau merasmikan Majlis Kesyukuran Perikatan Nasional Parlimen Pago di Kompleks Sukan Pago dekat sini pada hari ini. Muhyiddin berkata MPN tiada peruntukan dan perakuan dikemukakan kepada Kabinet untuk menyatakan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Katanya, kalau ikutkan kiraan hari itu, kita ada 95 perkara. Kabinet semua dah lulus dan semestinya ada implikasi kewangan. Itu soal kerajaan, tapi bukan peruntukan diberi kepada MPN, katanya. Tambahnya lagi, yang ini Muhyiddin kata. Lucu juga, Muhyiddin rupanya pandai marah juga. Kenapa bahlul sangat Puat Zarkarshi? Dia kata, di mana bukti yang tunjuk saya dapat duit berjuta-juta? Semua pembohongan, penipuan. Jadi pada saya dia patut belajar. Dah beberapa kali dia buat kenyataan tak betul.
Semua tak betul pasal niat dia jahat, kata Muhyiddin. Tambahnya lagi, saya tidak dapat peruntukan 1 sen pun. Faktanya adalah MPN Badan Penasihat. Nak terima, tak nak tidak apa pandangan, katanya. Sebelum itu, Muhammad Puan telah meminta Muhyiddin menjelaskan mengenai butiran perbelanjaan dana MPN. Beliau mendakwa Muhyiddin telah menerima dana beratus juta ringgit daripada Perdana Menteri pada ketika itu. Persoalannya, kata Puan Zarkashi, kalau tidak silapnya, kata Puan Zarkashi, persoalannya kemana duit itu dibelanjakan? Adakah dibelanjakan untuk Parti Bersatu sahaja? Kata Puan Zarkashi. Tapi sudah dijawablah. Tan Sri Muhyiddin Maisin sudah jawab tadi. Dia kata kenapa bahlul sangat Muhammad Puan Zarkashi ni. Dia kata. Bukan saya kata. Ini Muhyiddin yang kata. Dia lepas tu kemudian tambah beliau lagi. Iaitu kata Muhammad Puan Zarkashi. Beliau kata, sekiranya dakwaan itu benar, ia mungkin menjadi sebab mengapa kewujudan MPN tidak berkesan, katanya. Wah, betulkah MPN tidak berkesan? Kalau betul MPN tidak berkesan, kenapa perlu ditubuhkan MPN? Kenapa perlu ditubuhkan MPN? Pertama. Kedua, kalau betul MPN itu tidak berkesan, pada ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, kenapa tidak dihapuskan MPN? Mansuhkan saja MPN kalau tidak berfungsi. Ataupun itu supaya Muhyiddin Yassin ada jawatan di dalam kerajaan. Mungkinkah itu? Saya pun tidak pastilah. Jadi kita harap ada pencerahan yang lebih terperinci, lebih jelas. Kenapa ada MPN kalau tidak berfungsi dengan bagus? Itu kan hanya membuatkan ramai lagi membuat prasangka buruk dan sebagainya. Itu mengundang prasangka buruk. Jadi kenapa perlu ada? Bagus tak ada. Kalau dia orang punya pandangan pun tidak diterima, bagus tak payah ada. Beliau turun mendakwa, iaitu Muhammad Puan Zarkashi turun mendakwa, MPN cuba membazir. MPN cuma membazir duit rakyat dan jadi alat politik. Katanya, ini belum cerita pasal 92 bilion. Mengejutkan, kata Muhammad Puan Zarkashi. Kita tahu sekarang ini pasal 90 bilion itu SPRM sudah pun serbu beberapa agensi kerajaan dan agensi swasta. Dan menurut kenyataan SPRM lagi, memang disahkan kemungkinan besar bakal akan disiasat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama beberapa menteri ataupun berpuluh-puluh menteri. Berpuluh, taklah sampai berpuluh kot. Mungkin adalah orang yang akan disiasat nanti. Kali ini kita harap tiadalah orang terberak-berak. Okey, jadi bagi kamu yang belum tekan butang subscribe, saya mohon bantuan supaya kita dapat besarkan channel kita ini menjadi channel yang cukup berpengaruh. Kerana itu, sila tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Merry Christmas untuk semua. Bye-bye.